Hai, Assalamualaikum. Aduh, penat-penat. Tak sempat, tak ingat hari ni Abang dia nak kat udara bersama anda lah. Dia lewat sikit, tak apa, maaf deh. Biasalah musim-musim Covid ni kadang banyak perkara yang kita nak lakukan. Yang penting kita jaga kita. Sihat semua? Baiklah, pada hari ini Abang dia nak kongsi sesuatu yang menarik untuk anda dalam kesoalan Bahasa Melayu Kertas 2 KSSM. Baiklah, kita akan lihat apa yang Abang Din akan kongsi bersama anda, iaitu Bahasa Melayu Kertas 2, kesalahan bahasa soalan nombor 3, iaitu penyuntingan. Bersama siapa? Bersama Abang Din ataupun Cikgu Din, Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Maktab Sultan Ismail Kota Baru, Kelantan. Anda dah bersedia? Hari ini Abang nak kongsi sesuatu yang istimewa dalam kesalahan bahasa soalan nombor 3 penyuntingan. Ada pelbagai soalan yang ditanya. Tapi pada hari ini Abang nak sentuh berkaitan dengan kesalahan ejaan. Ingat tak? Kesalahan tu banyak dia tanya dari kesalahan istilah, kesalahan kosakata dan sebagainya. Tapi hari ini Abang nak gunakan ataupun nak beri penerangan pada anda berkaitan kesalahan ejaan. Jadi Abang ada satu formula untuk kesalahan ejaan. Jom kita lihat apa yang akan dipaparkan pada slide. Baiklah, untuk formula kesalahan ejaan, apa dia perkenalkan formula? Jom kita tengok. Tarang. Okey, yang pertama iaitu who. Okey, who. Apa dia who? Huruf. Okey, ingat who. Kita tengok yang kedua. Yang kedua apa? Tarang. Okey, yang kedua tan. Tanda baca. Yang ketiga, saksikan betul-betul. Anda boleh catat. Yang ketiga, iaitu jarak, ejaan yang dijarakkan. Dan yang keempat adalah tarang, iaitu pat, untuk rapat. Jadi untuk mengenal pasti kesalahan ejaan dalam soalan kesalahan bahasa, maka formula yang Abang nak kongsikan bersama anda iaitu hu, tan, ja, pat. Sebut bersama. Hu, tan, ja, pat. Huruf, tanda baca, jarak, ejaan yang jarak, dan rapat, ejaan yang dirapatkan. Baiklah, Abang Din akan terangkan kepada anda apa dia hu, tan, japat ini. Okey, mari kita sama-sama saksikan. Okey, yang pertama berkaitan dengan hu. Hu ni huruf. Huruf iaitu terdiri pada huruf vokal A, I, O, U ataupun konsonan selain pada A, I, O, U lah. Misal kata ejaan kampung ataupun kampung, mana satu yang betul? Ataupun martabak, murtabak. Jadi yang mana yang betul? Jadi itu ada huruf vokal A dengan U dan sebagainya. Kalau huruf konsonan, kalau konsonan selain daripada contohnya huruf K lah, yang biasanya yang popular, huruf K, huruf G, kadang-kadang dia eja 1K, 2K, 1G, 2G. Jadi sebagai calon kita kena kenal pasti cakna dan prihatin terhadap kesalahan-kesalahan huruf yang terdapat dalam ayat yang diberikan. Okey, itu hu. Yang kedua, tan. Tan. Okey, T-A-N. Tan ini untuk tanda baca. Tanda baca, soalan yang popular ditanya berkaitan tanda baca apa? Tanda baca sempang. Treng, treng, treng. Sempang. Tanda sempang ini kita gunakan secara mudah ya. Okey, apa yang Abang Din nak kongsi ni secara mudah untuk memahamkan para pelajar, iaitu tanda baca digunakan untuk 3 situasi. Yang pertama untuk apa? Pertama untuk kata ganda. Misalnya ramah-ramah, gotong royong. Okey, kata ganda begini perlu diletakkan tanda sempang. Tapi kadang-kadang orang tengok ada kata ganda yang tak ada sempang. Secara mudah kalau kita lihat perkataan gotong royong. Okey, gotong, sempang, royong. Kenapa perlu tak sempang? Kerana perkataan kedua itu royong tidak ada makna. Jadi letak sempang. Kalau yang tak letak sempang, contohnya sampah, sarap. Okey, sampah dan sarap. Jadi sarap tu ada maksud tersendiri, maka tak perlu letak sempang. Okey, itu secara mudah. Kalau nak tahu lebih lanjut, kita kena bacalah secara detail dalam buku Tata Bahasa Dewan. Okey, kemudian tanda sempang yang kedua digunakan untuk apa? Untuk kata nama khas. Okey, misal kata yang mudah untuk anda faham. Kalau kata nama khas, contohnya kepadanya. Jadi nya tu adalah untuk Tuhan. Jadi kepada sempang nya. Nya tu menunjukkan kata nama khas untuk Tuhan. Kan kalau orang Muslim Allah lah. Okey, yang kedua kita ambil contoh anti. Semua anti, okey, imbuhan pinjaman ni anti dirapatkan. Kalau kata nama am, anti sosial, anti merokok, kan, anti dadah. Tetapi kalau nama khas, kita kena letak
sempang. Contohnya anti-Israel. Contohlah kan. Jadi nama Israel itu khas kita kena letak sempang. Jadi tanda sempang yang kedua digunakan untuk kata nama khas. Okey. Dan yang ketiga biasanya tanda sempang digunakan untuk nombor. Contohnya yang ke-2, ke-15 untuk nombor. Kalau untuk tulisan tak perlu. Contohnya KIK-LILMA, ke-5. Jadi tak payah letak sempang. Tapi kalau ke-18 tu nombor, kena letak sempang. Okey, begitu juga dengan Roman, tak payah letak sempang. Hanya untuk nombor. Jadi ingat, penggunaan tanda sempang untuk 3 perkara. Iaitu kata ganda, kata nama khas dan juga nombor. Okey, hutan. Tan sudah. Jar pula. Jar ni apa? Jar ni iaitu ejaan perkataan yang dieja jarak, dijauhkan. Jauh. Maksudnya kedua perkataan majmuk ini dieja berasingan dan boleh berdiri sini. Contohnya ibu, bapa. Jadi tak boleh eja rapat, eja berjauhan kerana boleh berdiri sendiri. Kemudian apa lagi? Ambil alih dan sebagainya. Jadi ingat, jangan salah dalam kesalahan yang diberikan soalan tersebut. Kenal pasti dengan baik. Dan yang terakhir, part ni bagi perkataan yang dieja rapat, iaitu majmuk mantap. Majmuk mantap ni menarik kerana anda boleh lihat bagaimana dalam video YouTube Abadin berkaitan dengan 15 majmuk mantap. Iaitu Abadin perkenalkan formula aku budak baik. Seloka aku budak baik. Aku budak baik, jarang kacau-kacau orang, malah suka senyum-senyum, tak tipu wanita pun. Cukup 15. Jadi maksudnya majmuk mantap ni dua perkataan yang mempunyai makna tersendiri, maksudnya tersendiri, apabila digabung membawa maksud yang berbeza. Ambil contoh ya. Kaki, nampak kaki? Tangan, nampak tangan? Okey, dua anggota badan. Tetapi bila digabungkan kaki tangan menjadi pekerja ataupun staf. Jadi ingat, majmuk mantap ada 15 dan wajib dieja rapat. Itulah formula hutan japat dalam kaedah ataupun teknik untuk mencari kesalahan ejaan dalam soalan penyuntingan. Okey, dah faham kan? Baiklah. Mari Abadin tunjukkan contoh soalan. Kita lihat contoh soalan. Okey, ini dia contoh soalan. Soalan penyuntingan ini, okey, dalam petikan 1 terdapat 6 kesalahan bahasa, manakala petikan 2 terdapat 5 kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap petikan anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada jumlah kesalahan yang dinyatakan dalam arahan soalan dan anda tidak perlu menyalin petikan-petikan tersebut. Okey, ini contoh dalam soalan KSSM. Okay, kita lihat contoh, dia bagikan 2 petikan. Ingatlah, bahan mesti lebih kan? Jadi bahan petikan pertama, dia pun bagi ayat. Okay, pada era globalisasi ini, pelbagai jenis kenderaan yang moden telah mencipta bagi menggantikan kenderaan konvensional sebagai pengangkutan awam. Pengangkutan awam yang moden itu pula mampu memainkan tugas yang penting kepada sebuah negara untuk mencapai kemajuan kerana sistem pengangkutan yang baik mampu menggerak ekonomi negara. Di antara contoh kenderaan awam ialah monorail, komputer, bas, teksi dan kapal terbang. Baiklah. Dalam kesalahan bahasa, dalam petikan pertama, arahan dah beri tu ada 6 kesalahan. Biasanya soalan mungkin terdapat lebih daripada 6. Tapi calon kena cari 6 saja. Jadi kalau kita lihat dari petikan ini, perasan tak mana yang salah? Okey, saya rasa pelajar perasan. Kita lihat sama-sama. Pada era globalisasi ini, pelbagai jenis kenderaan yang moden telah mencipta. Okey, mencipta itu adalah kesalahan imbuhan. Maksudnya dalam kesalahan bahasa ada juga kesalahan imbuhan, mencipta. Sepatutnya dicipta. Jadi yang itu tak berkaitan dengan hutan japat yang Abadin terangkan tadi. Kita lihat yang mana yang berkaitan. Kita tengok seterusnya. Bagi menggantikan kenderaan konvensional. Perasan tak ejaan tu? Konvensional tu. Tertinggal huruf konsonan N. Tertinggal konsonan huruf konsonan N. Okey, sepatutnya konvensional. Jadi di situ kesilapan dari segi formula hutan japat, iaitu yang telah kita kesan. Okey, sebagai pengangkutan awam. Okey, pengangkutan awam yang moden itu pula mampu memainkan tugas. Okey, memainkan tugas. Okey, sepatutnya bukannya tugas, peranan. Jadi itu adalah kesalahan istilah. Okey, itu yang kesalahan lain lah yang kita kesan. Okey, yang penting pada sebuah negara untuk mencapai kemajuan kerana sistem pengangkutan yang baik mampu menggerakkan imbuhan, menggerakkan di situ pun kesilapan. Okey, ekonomi negara. Dan akhir sekali kita lihat di antara contoh kenderaan awam ialah monorail, komuter, bas, teksi dan kapal terbang. Yang itu
Yang bawah sekali tu, kapal terbang, iaitu dia eja jarak. Okey, dia tak eja rapat, iaitu majmuk biasa. Jadi ejanya jarak kapal terbang. Jadi itu contoh kesalahan bahasa yang terkandung dalam petikan pertama yang diberikan. Jadi ada juga kesalahan lain yang Abang Din beritahu tadi, hutan japat untuk kesalahan ejaan. Okey, kita lihat pula contoh petikan yang kedua. Dia bagikan dalam soalan KSSM. Okey, petikan yang kedua, misal kata dia bagi dialog ataupun wawancara antara Munirah dengan Dr. Aidil. Okey, kita lihat teksnya. Contoh, selamat pagi Dr. Aidil. Terima kasih kerana sudi menghabiskan masa untuk diwawancara pagi ini. Mungkin ayat ini kesalahannya adalah istilah menghabiskan masa. Sepatutnya meluangkan masa. Okey. Kemudian Dr. Aidil jawab, selamat pagi. Saya Munirah daripada Kelab Majalah Intan SMK Cempaka. Jadi kat situ penggunaan kata sendi, daripada. Sepatutnya dari, kan? Okey. Ingin mewawancara doktor berkaitan cara-cara untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Doktor, apakah yang dimaksudkan dengan amalan gaya hidup sihat? Itu contoh soalannya. Okey, gaya hidup sihat merupakan satu amalan yang kita perlu lakukan. Okey, bagi mewujudkan kehidupan yang selesa dan terhindar daripada pelbagai penyakit. Dalam hal ini, seseorang hendaklah mengamalkan pemakanan yang seimbang, melakukan senaman setiap hari dan menjaga pesaran untuk sentiasa bersih. Jadi kat sini kita lihat kesalahan tu, untuk sentiasa bersih. Patutnya agar sentiasa bersih. Okey, terima kasih doktor di atas penerangan tentang gaya hidup sihat itu. Jadi di situ kesalahan kata sendi, di atas. Patutnya tidak ada di atas saja. Okey, jadi ini adalah contoh beberapa kesalahan bahasa yang terdapat dalam soalan. Tapi apa yang Abang Din nak kongsikan tadi, iaitu berkaitan dengan hutan japat. Ingat apa dia? Huruf, tanda baca, jarak dan rapat. Bagaimana nak kenal pasti? Boleh tengok video ini berulang kali untuk kita faham kesalahan-kesalahan tersebut. Dan Abang Din telah sertakan 2 contoh petikan dalam soalan penyuntingan KSSM untuk kita mengenali kesalahan bahasa. Ingat, kesalahan bahasa bukan sahaja kesalahan ejaan, ada kesalahan istilah, kesalahan imbuhan dan sebagainya. Yang penting, Abang Din dah kongsikan dengan anda semua, iaitu formula hutan japat untuk mengenali kesalahan dari segi ejaan. Okey, sehingga bermanfaat kepada anda semua. Bertiup bayu, meliuk tualang, menyentuh dedaun pohon pala. Bahasa Melayu didaulat dijulang dalam SPN, menentu segala. Jumpa lagi. Ingat hutan japat, kita jaga kita. Assalamualaikum. Bye.